Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi, nombor matrik 054520. Bagi subjek ilmu tasawuf USI 20302, pelan kami akan membentangkan mengenai tajuk tasawuf dan kaedah falsafah. Apa itu tasawuf? Apabila kita menyebut mengenai tasawuf, terdapat pelbagai reaksi dan andaian mengenai tasawuf ini. Namun demikian, perkataan tasawuf, asal-usul tasawuf tidak ditemui dalam mana-mana sumber wahyu sama ada Al-Quran atau hadis. Malah ianya tidak digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga tabi'in. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Nas Al-Sarraj. Kami tidak mendengar nama As-Sufiyah pada era para sahabat Nabi SAW. Begitu juga selepasnya, gelarang Sufi itu tidak diberikan kepada mana-mana sahabat Nabi SAW. Menurut Dr. Zaki Mubarak, kata tasawuf tidak dapat dipastikan dari mana-mana asal-usulnya. Kata tasawuf berkemungkinan berasal dari kata-kata ini. Yang pertama, as-suf, yang bermaksud bulu, yang bererti bulu. Kerana para sufi itu pada umumnya mengkhususkan dirinya dengan berpakaian yang berasal dari bulu kambing. As-sufah, yang bermaksud serambi Masjid Nabawi di Madinah. Kerana tempat ini dijadikan tempat orang fakir miskin daripada golongan muhajirin dan ansar. Yang ketiga, as-sufah, gelaran atau panggilan bagi seorang anak Arab yang bernama Haus bin Mur yang mengasingkan diri di Kaabah. Panggilan seperti ini tidak ada sebelum Islam. Yang keempat, as-sufah, yang bererti suci, membersihkan anggota batin daripada syahwat dan kotoran. Kerana sukatan daripada orang sufi adalah kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, sifat. Kerana para sufi lebih mementingkan sifat-sifat mahmudah dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Bagi definisi ilmu tasawuf dari segi istilah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah, selain menasihati antara satu sama lain dalam rangka makrifatullah dan mencapai redha Allah. Menurut Syekh Ahmad Zarruq mentakdirkan istilah tasawuf sebagai suatu ilmu bertujuan memperbaiki hati dan mentafridkannya hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata tanpa yang lain. Hukum dan sumber ilmu tasawuf. Hukum mempelajari ilmu tasawuf adalah fardu ain. Sumber ilmu tasawuf adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruzaimi bin Rusli, nombor matrik 056436. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan ini. Sejarah tasawuf pada zaman Rasulullah. Benih tasawuf ni sebenarnya sudah ada sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang mana peristiwa dan perilaku Nabi SAW sebelum dirinya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baginda sering berkhalwat ataupun menyendiri di Gua Hira. Ketika berada di gua tersebut, baginda melakukan zikir dan bertafakur dalam cara untuk meningkatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, iaitu dalam fasa zuhud, pada fasa ini terdapat individu-individu daripada kalangan Muslim yang lebih memusatkan diri pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Pada abad yang ketiga Hijriah pula, para sufi mula memberi perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan juga tingkah laku.
Oleh itu berkembanglah tasawuf ini menjadi ilmu moral keagamaan ataupun ilmu akhlak keagamaan. Pada abad yang ketiga dan juga yang keempat, muncul pula tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Junaid dan Sari Al-Sakhathi serta Al-Kharrash yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada murid-murid dalam membentuk jemaah. Yang terakhir sekali, pada abad yang kelima Hijrah, Imam Ghazali tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah dalam seraya upaya untuk mengembalikan semula tasawuf kepada status sebagai satu cara hidup zuhud. Seterusnya ialah kesan-kesan tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf dapat memperteguhkan keimanan dan juga membina jati diri seorang Muslim. Yang kedua, tasawuf dapat menimbulkan kesedaran jiwa. Yang ketiga, tasawuf dapat membina kepribadian dan juga akhlak yang mulia. Yang keempat, menyucikan hati dan jiwa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, yang kelima ialah menghilangkan dan merawat penyakit hati seperti riak, takabur, sum'ah, unjuk dan sebagainya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Ismail, nombor matrik 055726. Hari ini kita akan bincangkan tajuk tentang aliran tasawuf dan falsafah. Pertama sekali kita kenal dahulu apa itu maksud falsafah. Yang pertama, falsafah berasal daripada bahasa Yunani iaitu philosophia yang bermaksud cinta kepada kebijaksanaan. Bermaksud falsafah ini dia maksud dia cinta kepada kebijaksanaan. Yang kedua, maksud falsafah secara ringkasnya ialah dengan bertembungan agama dan falsafah, kita tidak akan mempunyai masalah yang akan mendatang. Contohnya, kita tidak menggunakan falsafah sahaja, tetapi kita akan menggunakan agama dalam setiap cara yang kita melakukan dalam falsafah tersebut. Kiranya dia macam saling menghubung antara dua. Okey, yang ketiga, setiap individu dapat mentadabbur diri mereka kepada Allah dan selalu akan mengikut suruhan ajaran Islam. Kiranya kalau ada agama ni, agama dan falsafah ni, falsafah dia menggunakan agama, dia dapat mentadabbur diri dia kepada Allah, sebab dia akan mengetahui kekuasaan Allah dalam hal tersebut. Yang keempat, falsafah agama pula ialah falsafah yang mengkaji tentang kepercayaan agama, doktrin dalam agama, bahasan agama dan sejarah agama. Okay. Yang kelima, mengamalkan falsafah, seseorang individu itu akan selalu dapat mengawal dirinya daripada melakukan perkara yang tidak diingini, dan salah satunya adalah dengan mendidik seseorang supaya berakhlak mulia. Sama macam nombor 3 tadi yang saya cakap tadi. Okey. Nombor 6, seseorang akan mengetahui kebenaran dalam agama dengan tidak menolak fungsi agama sebagai panduan dan cara hidup, bahkan tidak melihat agama sekadar soal ibadat dan kebudayaan berasaskan sunnah semata-mata. Kayaknya sini nak ke sini, dia lebih tahu, lebih mendalam lagi pasal perkara berkaitan bukan agama. Maksud dia macam dia boleh tahu falsafah Yunani, falsafah yang sebelum ni, dan tidak bagi tahu agama ni tentang soal ibadat je. Bahkan dia ada lagi dalam soal lain. Okey. Yang ketujuh, aliran tasawuf yang berbentuk falsafah. Tujuan ahli-ahlinya ialah cuba mentafsirkan alam ini dan menentukan hubungannya dengan penciptanya serta hubungan manusia dengan Allah. Ini yang perkara yang kita masuk ni, aliran tasawuf dalam falsafah. Ini maksud dia.
tujuan dia, ahli dia untuk mentafsir alam ini untuk mendekatkan dia pada Allah. Okey, yang ke-8, aliran ini masih tidak terkeluar daripada rasaan rohani yang khusus menjadikannya berbeza daripada aliran pemikiran falsafah tulen yang diasaskan pada pendalihan akal semata-mata seperti yang terdapat di kalangan ahli falsafah. Akhirnya apabila aliran tasawuf dia mengikat dengan agama, maka tidak akan berlaku sebarang perkara syirik dan menggunakan akal semata-mata. Kerana bila kita guna agama, kita akan menggunakan dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Perkaitan antara falsafah dan tasawuf terdapat beberapa perkaitannya, antaranya memberi kefahaman, penelusuran, pengkajian, perkaitan dan konteks dianggap sebagai kesepaduan antara tasawuf sebagai agama, ilmu akli dan akli serta falsafah. Seterusnya, usaha manusia yang mana ia berusaha ke arah meniti tangga ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan akan didahului dengan unsur tasawuf dan falsafah. Seterusnya, kaedah falsafah yang bertujuan untuk mengetahui serta mendalami asal-usul manusia dan alam serta pengakhiran manusia dengan kepenggunaan kaedah rasional di akal fikiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurhan bin Muhammad Nizam, nombor matrik 054628, sarjana muda pengajian Islam syariah dengan dia. Jadi saya akan menyambung apa yang telah kawan saya sebutkan tadi di poin yang ketiga. Saya berada di poin yang keempat, kaitan antara tasawuf dan falsafah. Okey, kaedah ilmu tasawuf ini kita belajar dalam khusus ini untuk kita mustahillah kita yang belajar ini mengajar pengamalnya, iaitu masuklah orang yang nak berkecimpung dalam bidang ini untuk memperteguh keyakinan dengan cara asasnya kita dalam hadis Nabi itu menyebut seolah-olah Allah melihat kita melihat Allah. Jadi keadaan yang sebegitu rupa akan memberi keyakinan kepada kita dan jazam yang orang kata begitu soreh kepada kita untuk betul-betul sabit kepercayaan kita bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu surah Allah. Ini yang penting. Sekiranya tidak ada benda ini, maka perkara-perkara yang dianggap dia menyeleweng kerana dibuat oleh manusia biasa, bukan oleh para nabi dan para rasul, bukan ada ilmu itu, ayat-ayat Allah itu disampaikan oleh the messengers, iaitu Muhammad dan para nabi sekaliannya. Jadi itulah dia. Dan hubungan relatif di antara tasawuf dan falsafah kesemuanya untuk mencari kebenaran. Apa-apa pun, tasawuf pun cari kebenaran, falsafah pun cari kebenaran. Tetapi kebenaran itu bagaimana? Adakah kebenaran itu kamu menyangkakan ia benar-benar atau menyangkakan bahawa ia adalah kebenaran yang sebenarnya direka itu? Jadi perbezaan di sini kita dapat lihat. Memang asalnya hubungannya ialah kebenaran. Kita faham tasawuf ialah mencari kebenaran yang hakiki dan falsafah ini hanyalah kebenaran yang sementara yang di mana ia tidak akan memberi kesan dan manfaat pun di hari akhirat. Maka demikianlah tajuk tasawuf dan kaedah falsafah. Di sini kita faham kaedah falsafah banyak di antaranya ada aksiologi, ontologi dan epistemologi. Jadi yang paling penting di sini ialah kita memahami konsep ini dan mengangkat martabat ilmu tasawuf ini lebih tinggi daripada falsafah supaya kaedah falsafah ini tidak mendahului. Dia orang kata nak mengamalkan falsafah tetapi di atasnya itu lebih berat kepada agama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.